Ini dia. Ini dia. Mainan yang saya nanti-nantikan sangat akhirnya dah sampai kat tangan saya iaitu LDCS Ultraman Action Figure. Setelah penantian yang cukup lama lah sangat-sangat. Dan korang ingat video shot yang ini? Keyplay dengan Blokis pun tak boleh lawan ni. Buat yang nak tahu, saya upload video ni kat TikTok mendapat view yang cukup banyak. Dan kali ni langsung saja kita review secara keseluruhan adakah mainan ni bagus atau sebaliknya. Untuk muka depan menampilkan Ultraman Zero yang lagi melakukan kosen, gambar background yang seakan-akan bandar dah hancur dan saya rasa ni pakai AI ni. Tapi tetap dibuat sinematik lah dan bagi saya ni cukup bagus. Cuma yang aneh tu kat sini kenapa dia dipanggil sebagai Zero Ultraman, bukannya Ultraman Zero ke? Nah, jangan risau sebab mainan ni dah dapat pengesahan daripada Suburaya Production. Nah, buat yang masih tak percaya saya ni, tu tengok tu. Kalau kita pergi sebelah berfokus pada line up untuk volume kali ni menampilkan 6 karakter biasa iaitu Ultraman Zero, Ultraman 3, Trigger, Mebius, Omega dan juga Ultraman Orb. Dan sekorang dah tahulah saya ambil karakter yang mana. Sedangkan untuk sebelah lagi, alah kacau lah stiker ni, menampilkan karakter secretnya. Tak lain tak bukan Ultraman 3 Dark. Nah, kat sini lebihkan ke nak menampilkan ciri-ciri khas untuk mainan inilah di mana dia orang ada artikulasi yang lumayan wadidaw dan juga aksesori. Dan kalau tak ada masalah, langsung saja saya tampilkan mainan yang saya beli dan tunjukkan kat korang. Kita juga akan tengok berdasarkan kualiti mainan, artikulasi dan juga aksesori. Tapi korang tengok video ni sampai habis. Kenapa? Sebab ada benda yang menarik untuk korang tengok sebelum korang beli mainan ni. Dan ni dia. Ya, inilah karakter yang saya beli untuk mainan kali ini, iaitu Ultraman Omega. Kalau nak bercakap tentang sculpt atau molding, sepatutnya tak ada masalah untuk Ultraman Omega ni sebab memang mengikuti versi live action. Kalau dari saya lah. Terutamanya untuk bahagian muka Ni untuk tampilan depan dari Ultraman Omega. Ini dari tepi. Sementara ini dari bahagian belakang. Nah, Omega dilengkapi dengan aksesori tangan yang cukup beragam kat sini. Antaranya yang saya tunjukkan kat sini iaitu tangan menggegam yang saya dah pasangkan kat Ultraman Omega. Dan korang tahulah gaya-gaya Ultraman pada umumnya yang pakai tangan macam ni. Gaya bertarungnya Ultraman Omega, gaya menumbuk dan banyak lagi. Terusnya kita dapat sepasang alternatif tangan yang menajam macam ni. Kita boleh buat posing terbang, gaya chop ataupun posing ketiga Ultraman Omega ingin melakukan reticulate kosen. Dan bukan itu saja. Tu, korang nampak tak? Korang nampak tak? Ultraman Omega boleh melakukan kosen plus beam tanpa ada masalah Nak buat L-style beam pun apatah lagi. Alasannya sebab mainan ni mempunyai butterfly joint yang cukup luas. Bukan itu saja, kita juga dapat aksesori tangan yang macam ni juga. Dan korang tahulah posing apa je yang kita boleh buat dengan tangan ni. Seperti posing Ultraman Omega yang lagi baru Rise Sequence, Ultraman Omega yang lagi melakukan Omega Scope, dan juga gaya bertarung yang macam ni. Walaupun tak pernah diperlihatkan di sirinya, tapi saya pernah nampak gaya bertarung yang macam ni di gambar promosi mainan dari SFE Guard Kenapa Omega tak pakai cara bertarung macam ni Dan akhirnya gaya bertarung macam ni di retcon dan digunakan oleh Ultraman Theo. Okey, sebelum kita meneruskan aksesori Ultraman Omega ni lebih mendalam, apa kata kita fokuskan pada artikulasi dulu. Sebab ada benda menarik dan benda yang tak menarik untuk saya jelaskan kat korang. Sebab kat bahagian kepalanya dulu, kepalanya boleh mendongak ke atas tapi tak boleh mendongak ke bawah. Boleh pusing kiri kanan dan juga boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Nah, kat sini kekurangannya. Ultraman Omega tak ada artikulasi di bahagian leher. Dia tak macam Blokis dan juga Keyplay ataupun mainan Ultraman pada umumnya. Katanya dia ni mengikuti Shodo Ultraman Dan saya tak tahu sebab tak pernah review. Kalau korang nak saya review, nanti saya review lah dan kita bandingkan dengan benda ni. Nah, berbeza lah dengan versi Blokis. Yang Blokis punya ada artikulasi dekat bahagian leher dia. Korang tengok tu. Boleh pergi dongak atas. Kenapa kabur? Okay, leher tak ada. Kita langsung fokuskan dekat bahagian waist swivel. Dia boleh pergi ke depan, kiri, kanan, lepas tu ke belakang. Lepas tu boleh pusing 360 darjah. Pinggang boleh pergi ke depan tapi kecil, belakang boleh luas,
Kiri kanan masih kecil dan boleh pusing 360 darjah juga. Nah, kalau mainan ni melekuk, boleh dikatakan cukup bagus lah. Nah, keistimewaan untuk LDCS Ultra Action Figure ni, dia ada butterfly joint. Dan butterfly joint dia cukup luas. Tu, korang tengok tu. Lagi luas dari Blockis Ultraman. Jadi nak buat posing-posing macam yang korang nampak tadi, itu boleh-boleh saja. Swivel belah sini yang boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Siku dia boleh lipat. Nah, cuma dia tak boleh lipat penuh. Dia boleh lipat separuh sahaja. Nah, ini yang kurang kat sini. Dia punya bahagian hujung tangan ni pun tak boleh pusing. Tu, kalau nak bandingkan dengan Blockis GVS 03, dijamin beza jauh lah. Tu. Dan untuk bahagian tangannya, dia tu ada ball joint dan kita boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Dan tangan yang sebelah sini sama dengan yang sebelah sini. Terusnya kita nak fokuskan pada kaki dan kaki pun ada kekurangan juga. Nah, umumnya untuk swivel di bahagian sini sepatutnya boleh tarik dengan luas. Tapi untuk LDCS, nah, segitu saja. Ya, segitu saja. Jadi kalau nak buat posing berkenaan kaki itu agak susah sedikit. Kena pandai-pandai main artikulasi. Selain tu, dia punya bahagian kaki boleh pusing ke depan tapi tak lurus, agak sengit. Lepas tu boleh pergi ke tepi dan tak boleh pergi belakang. Dan dia punya swivel ni boleh pusing 180 darjah. Nah, yang anehnya kat sini, dia punya bahagian lutut. Lutut dia boleh lipat macam mainan pada umumnya. Ya, kenapa kat siku tak boleh lipat penuh? Ini yang cukup aneh sebenarnya. Kalau mainan ni buat split, dia nampak aneh sebab nampak macam dia ni tak lurus. Sedangkan untuk bahagian kaki dia ada artikulasi tambahan, iaitu dia mirip macam SFV Guard. Dia boleh lipat bahagian tumit kaki tu. Tumit ke hujung kaki Cuma permasalahannya, pergerakan ball joint dia terbatas. Memang boleh pusing 360 darjah. Cuma kalau nak ke tepi tu tak boleh. Jadi kalau saya buat posing yang ada kaitan dengan pergerakan tapak kaki tu, kalau korang perasan tu, dia punya kaki dia terangkat. Saya tak boleh paksa lagi, takut nanti patah. Ini bukan masalah design kaki, tapi masalah dia lebih tepatnya di bahagian ball joint. Pun lagi-lagi berbeza dengan Blockis yang bahagian artikulasi di bahagian kakinya itu cukup fleksibel. Jadi kalau korang nak buat posing memang tak ada masalah. Nah, contohnya ni lah korang nampak kaki dia rata. Betapa fleksibelnya ball joint untuk bahagian kaki Jadi masa seminggu atau 2 minggu saya upload video berkenaan LDCS Ultraman Action Figure, banyaklah komen-komen yang positif dan tertarik untuk membeli mainan ni sama seperti saya. Tetapi ada juga yang memberikan komen yang cukup negatif berkenaan mainan ni. Dan adakah ianya betul atau sengaja nak memburuk-burukkan jenama LDCS? Jawapannya betul. Mainan ni ada banyak sangat kekurangan yang saya rasa dia belum layak lagi dianggap mainan bagus. Terusnya yang saya komplain sangat-sangat pertama kali dapat mainan ni adalah kualiti mainannya. Yang kualiti plastik mainannya rasa macam beli kat pasar malam. Iya, rasa macam beli mainan Ultraman kat pasar malam tau. Dan saya jamin korang beli mainan Ultraman kat pasar malam tu, kualitinya lagi bagus dibandingkan ni. Plastiknya entah kenapa terasa macam plastik murah. Itu kalau dari saya macam beza sangat dengan yang diorang promosikan waktu tu. Jelaslah kalau nak bandingkan dengan Blockis, beza jauh. Nah, permasalahannya LDCS ni lagi mahal dibandingkan Blockis. Kenapa kualiti mainan dia macam ni? Seterusnya, yang saya komplain sangat adalah ketidakteraturan cat yang diwarna. Betul. Sakitnya mata saya tengok. Entah kenapa yang kerja dekat LDCS ni memang tak niat atau macam mana. Seterusnya, apa yang saya nak komplain lagi tentang mainan ni? Aksesori, option part dan effect part. Betul. Yang ni memang saya entah kenapa agak emosi sikit Sebabnya saya dapat aksesori tangan yang macam ni. Tu, korang tengok tu. Dia macam aksesori tangan yang lagi menggenggam kan. Awalnya saya ingat aksesori tangan ni untuk Omega Slugger milik Ultraman Omega. Ya, saya anggapnya macam tu. Permasalahannya, mainan ni tak ada aksesori yang macam tu. Iya,
Tak ada sama sekali. Bahkan saya tengok review dari kolektor-kolektor China, benda tu memang tak ada. Jadi tangan ni diorang bagi tak ada guna pun sebenarnya. Nak tahu apa yang gilanya lagi? Saya ingatkan Omega Slugger ni ada gimmick tau yang kita boleh cabut. Nah, rupanya tak boleh. Lagi buatkan saya emosi. Bukan di bahagian tangan saja, stand holder pun tak boleh pakai, sumpah. Saya dapat macam ni. Mengingatkan saya dengan Blockis GVS, saya tahu. Cuma yang bezanya, benda ni ada stand holder. Kenapa tak ada? Awalnya saya nak puji-puji lah mainan ni. Sebab dia ada stand holder berbeza dengan Blockis GVS. Cuma stand holdernya tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, tak ada gunanya. Dia memang ada penyepit. Cuma penyepitnya tak boleh tahan mainan. Ya. Sekejap, saya nak bandingkan dengan stand holder GV lah. Nah, stand holder kan digunakan untuk tahan mainan tu supaya dia tak bagi bergerak ke satu tempat kan. Ataupun soundnya digunakan untuk melakukan posing-posing di udara. Contohnya, saya pakai Ultraman Blazer ni. Tu, kalau saya gerak, maknanya tak bergerak ke tempat-tempat lain. Jadi memang dia punya pemegang ni memang kuat lah. Nah, kat situ kekurangan untuk LDCS. Penyepitnya longgar sangat-sangat. Bahkan saya dah cuba ketatkan kat ini mainan, tetap terasa longgar. Betapa teruknya kualiti penyepit dia. Alhasil, saya buang penyepit tu. Last but not least, yang buatkan saya berangin sangat-sangat adalah dia punya effect part. Ya, Ultraman Omega mendapat effect part yang bernama Reticulate Beam. Nah, korang tengok ni. Efek part dia boleh bengkok doh. Tak pasal-pasal jadi tak cantik tau. Pertanyaan dari saya, kenapa diorang pakai bahan getah fleksibel? Apa dalam pemikiran diorang? Tu, tak pasal-pasal mainannya jadi buruk. Ya, marah-marah saya pun, saya rasa mainan ni tetap ada kelebihan juga. Ya, iaitu dari cara dia bungkus mainan ni. Sebab untuk LDCS Ultraman Action Figure, dia dikenali sebagai ataupun dia berkategorikan mainan blind box dan juga action figure. Lah, apa bezanya dengan mainan-mainan lain? Ia berbeza dengan Blockis. Blockis dikategorikan blind box dan model kit. Model kit adalah mainan yang korang beli dan korang kena pasang. Sedangkan untuk LDCS Ultraman Action Figure, korang buka-buka aja, mainannya dah siap pasang. Ya, tinggal korang mainkan saja. Tak silap macam ni gambar waktu saya pertama kali buka. Dan adakah itu memberi dampak pada mainan ini? Jawapannya iya. Mainan model kit, kekurangan paling fatal itu terletak di bahagian artikulasi. Sebab kan mainan ni korang kena pasang, dijamin artikulasinya terjejas. Contohnya untuk Blockis lah. Walaupun kita best memasang mainan ni dan main, tapi cukup masa, join-join dia akan cepat longgar. Nah, itu kekurangan untuk Blockis ataupun mainan-mainan model kit pada umumnya. Berbeza dengan LDCS Ultraman Action Figure ni. Korang mainlah berapa lama pun, artikulasinya tetap ketat. Dan saya nak cerita sikit lah tentang pengalaman saya nak beli mainan ni sebelum ianya sampai. Jadi tak silap seminggu lepas saya upload video kat TikTok, dah pernah jumpa pre-order kat mana-mana kedai Shopee. Yang saya tak suka tu banyak seller-seller yang buka PO walaupun tarikhnya tak tahu bila. Alhasil saya sampai pergi 5 atau 6 kedai online untuk ikut PO mainan tak guna ni. Tahu-tahu sellernya cakap mainannya belum rilis lagi. Dah tu buat apa kau buka PO tak guna? Dan akhirnya saya fed up dan saya tunggu betul-betul sampai ada kolektor China review mainan ni dekat YouTube. Saya juga ada baca komen-komen negatif dekat TikTok berkenaan LDCS Ultraman Action Figure ni. Baik daripada size, kualiti mainan dan sebagainya. Saya awalnya tidak percaya dengan kata-kata diorang sehinggalah ada kolektor-kolektor dari China yang bercakap tentang Ultraman LDCS ni. Mereka kata yang company LDCS ni tak ada pendirian. Macam diorang ni buat lini mainan, satu volume. Setelahnya diorang dah tak teruskan lagi volume tu. Tiba-tiba diorang buat lini mainan yang sama seperti sebelum ni. Setelahnya pun tak ada khabar berita juga. Bila saya dengar benda tu, saya rasa makin tak percaya diri. Selain saya tetaplah kuatkan pendirian saya untuk beli mainan ni. Dan apakan daya, nasi sudah jadi bubur. Sepatutnya saya teliti dulu Tak pasal-pasal video kat TikTok tu jadi clickbait. Bukan main kan saya cakap, oh mainan ni boleh menandingi SFE Guard. Nak lawan codoh pun tak boleh. Oh ya, korang boleh beli mainan ni dekat kedai Shopee.
iaitu Kang T Toys. Ia macam biasalah, kalau korang nak blind box boleh, set boleh, selected character pun boleh. Link ada di bawah. Dan untuk rating, minta maaf saya kena kejam sikit. Ini dia. Satu kata dari saya, belum layak dianggap mainan bagus. Okey, jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.